أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dapat bertemu lagi kita pada kuliah bulanan pandukan kita Baqaratul Amali. InsyaAllah kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kuliah kita pada petang ini dikasih oleh Allah SWT dan Allah bukakan fahamannya luas insyaAllah. Kita sambung pada kata dia dan hamba memulaikan risalah itu. Situ kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan hamba memulaikan risalah itu dengan barang yang dituntuti pada pekerjaan yang baik. Saya minta kalau ada tak samanya saya baca, beritahu. Tak mau lepas pada tu baru beritahu. Mana budak kat tangan sebut kata tak sama. Dan hamba memulaikan, maknanya memula, tapi bahasa dia. Dan hamba memulaikan risalah itu, iaitulah Baqaratul Amani. Yang dia sedang bercakap ni itu di dalam tafsirah. Tafsirah itu syarah. Hamba memulaikan risalah itu dengan barang yang dituntuti pada pekerjaan yang baik, yaitu barang yang dituntuti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tuan Syekh beritahu dia mulakan risalah ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni dia panggil Bismillah Baqarah, matan dia. Bismillah tafsirah pada mula-mula kitab kan. Mula-mula kita baca dulu tu Bismillah tafsirah. Bismillah Baqarah ni. Mula dengan barang yang dituntuti. Barang ni perkataan yang dituntut pada memulakan sesuatu pekerjaan yang baik. Bismillah ni kalau nak mula, mesti mula dengan pekerjaan yang baik. Kalau kita mula dengan pekerjaan yang jahat Bismillah tu. Kalau kita nak minum arak, Bismillah, haram Bismillah. Dia ikut. Dia ikut hak kita nak baca, hak kita nak buat. Ini dituntuti pada pekerjaan, pada memulakan sesuatu pekerjaan yang baik. Itu yang Arab sebut zibalin, ziban. Kullu amrin zibalin la yubra'u fihi bi bismillah wa huwa afdal. Setiap urusan yang baik, yang penting pada syarah yang tak dimulai dengan bismillah, maka afdal, tidak ada berkah. Ini mana pekerjaan yang baik ni daripada ziban, yakni halun yahtamu bihi syar'an. Satu perkara yang cukup penting. Maknanya, makna penting ni hak syarah tuntut. Sama ada pekerjaan yang wajib ataupun yang sunat ataupun yang diberi pilih.
Itu nanti Syekh akan sebut apa itu perkara yang wajib, perkara yang sunat dan yang diberi pilih. Asalkan maksud pekerjaan yang baik ini sama ada yang wajib ataupun yang sunat ataupun yang harus. Janganlah yang haram. Yang haram kalau kita mula dengan bismillah, haram bismillah tadi. Kalau yang makruh kita mula dengan bismillah, makruhlah bismillah tadi. Itu. Kalau isap rokok, jangan bismillah. Jangan. Dia tak haram. Kalau haram, haram lah. Kalau makruh, makruh lah. Itu. Ini pekerjaan yang baik. Dan termasuk juga pekerjaan yang tak baik. Tak haram pun. Haram pun tidak, makruh pun tidak. Tapi Arab panggil sapa sipul umur. Sapa sipul umur. Bunyi pelik. Sapa sipul umur ni maknanya al-umur al-khosisah, perkara-perkara yang keji. Keji ni bukan keji haram tak, diluati, yang kita tak suka. Berludah, buang kahak, bismillah qah, bismillah sa. Itu dipanggil sapa sipul umur. Perkara-perkara yang manusia lihat, maknanya tak suka dengan benda tadi. Walaupun tak haram, tak makruh. Kita nak buang ingin, nak berludah, kencing dan sebagainya, dia tak disuruh kita mulakan dengan bismillah. Ini makna pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang wajib, yang sunat dan yang harus. Keluarnya yang haram dan yang makruh dan sapa sipul umur. Maknanya perkara yang dianggap hina dan keji. Seperti mana buang kahak, berludah, buang minum dan sebagainya, kencing, itu dia panggil sapa sipul umur. Jadi haram. Haram kita bismillah dengan benda yang haram. Haram bismillah dengan benda yang makruh. Dan syarat pula bukan semua bismillah. Bukan semua amalan atau ibadat tu disuruh kita mula dengan bismillah. Dan ada satu dipanggil yang kita nak mula bismillah tadi, dia mestilah jangan dia zikir mahal. Zikrun mahdun. Zikir mahal mana? Memang dia ni memang zikir, betul-betul zikir. Dia ada zikir ghairul mahal. Zikir yang bukan zikir yang khalis. Zikir juga tapi kadang-kadang tak dipanggil zikir macam Quran. Quran tu zikir, tapi dia bukanlah subhanallah, alhamdulillah, bukan la ilaha illallah, tapi zikir. Sehingga nama dia pun Allah panggil zikir. Quran ni juga zikir, tapi dia panggil zikir ghairul mahal. Maknanya bukan zikir yang tulis, bukan zikir yang bersih. Bersih ni maknanya zikir betul-betul dia, macam la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, tu dia panggil zikir mahal, zikir yang tulis. Dia bukan ada kisah, dia bukan nak cerita dan sebagainya. Memang betul-betul disebut tu memang untuk nak berzikir. Macam Quran, zikir juga, tapi dalam Quran itu dia ada kisah, dia ada cerita, dia ada amanah dan sebagainya. Sebab tu kita nak baca Quran, sunat kita baca bismillah. Tapi kalau kita nak bertahlil, tak disunat. Kita nak bertahlil, nak berzikir, tak sunat dah. Ni kadang-kadang nak tunjuk dia tu lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, tak payah. La ilaha illallah tu. Tu dia panggil zikir mahal. Macam kita lepas semayang kan, subhanallah, bismillah, jangan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ilahana ya rabbana, subhanallah, tak payah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tak payah. Bismillah bagi dah. Bismillah tu zikir, tu dah zikir lah. Ini kita faham elok. Dan itu makna zikir mahal, makna zikir yang tulis. Memang perkataan ini, kalimah ini memang dihantar, dicipta untuk zikir. Tidak ada sangkut dengan yang lain. Itu mana mahal, khalis Arab ini. Satu lagi, jangan pula, mana jangan bukan mana haram, tak disunat. Apabila syarak dan menjadikan suatu ibadat tadi ini dimulai bukan dengan bismillah. Contoh semayang. Semayang, apa permulaan semayang? Takbir. Itu mana syarak kata nak semayang mulanya dengan takbir.
Bila syarak dah tetap, permulaan semayang takbir, jangan kita bismillah. Tak ada bismillah, hanya ada kot tak lepas. Kan? Semua nak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kan? Oh, dia kata nak makan bismillah, takkan semayang tak kena bismillah. Kalau semayang lagi kena bismillah dia kata. Tak, semayang tak payah. Tak payah bismillah. Sebab dah syarak dah tentu dah ada permulaan yang khusus untuk dia, iaitulah dengan takbir. Itu. Kemudian haram pula dia ada pula. Haram dia ada pula. Haram mana bukan semua haram yang tak boleh. Dia ada haram yang zati, haram yang aridi. Yang kita bismillah jadi haram ni bila kita nak buat satu haram tadi, haram yang zati. Haram di zati. Maknanya di perkara tadi memang diharamkan oleh Allah. Tak dipandang dengan sebab dan sebagainya. Begitu juga yang makruh kita bismillah ni, makruh yang makruh li zati. Dia ada satu ni makruh li aridi. Makruh li arid. Makruh aridi, makruh yang baru datang. Dia bukan asalnya makruh, tapi dengan sebab kita buat sesuatu tu dengan sebab musabab, dia jadi makruh. Itu juga haram. Itu. Contoh zina. Zina tu dia panggil haram zati. Haram zati. Maknanya kalau nak mula dengan bismillah haram. Tu. Sebab apa haram zati? Maknanya zina tu dia sebab haram ni takut ikhtilatul ansab, bercampur nasab. Itu asal dia. Tapi dia tak kira di situ. Memang asalnya diharamkan zina sebab takut ikhtilatul ansab ataupun ikhtilatul nasab, bercampur nasab, tak tahu siapa apa. Ikut beranak macam-macam pok. Kita pun tak tahu anak, tak tahu mana pok dia. Tapi kalaulah zina itu berlaku tapi tak menghasilkan anak. Contohnya, kalau si lelaki tadi berzina dengan budak kecil, perempuan yang kecil, memang takkan mengandung lagi. Adakah haram? Haram juga. Memang haram di zati. Dia tetap haram. Memang haram di zati. Dia panggil haram di zati. Kalau makruh, makruh di zati, maknanya diri dia makruh. Kadang kita memandang faras isteri, itu makruh. Makruh. Sebab puncanya, mula-mulanya sebab jadi makruh ni, takut jadi buta mata, toms, jadi mata buta. Sebab ada dalam hadis. Tapi ulama bincang macam-macam. Ada beritahu kata aku tengok tak jadi apa pun, tak ada buta pun. Jadi ulama bincang pula, kata setengah buta sungguh ada berlaku, kata setengahnya mata jadi kelabu, kata setengahnya buta mata hati. Jadi buta tak buta pun haram, makruh. Dia lain kalau makan bawang, makan bawang makruh juga. Isap okok makruh. Tapi bawang ni dia maknanya dia yaduru, dia panggil yaduru ma'ah wujudan wa adaman. Dia berputar dengan elat punca jadi makruh. Sebab apa bawang tadi makruh? Sebab bau busuk. Tapi kalau dah hilang bau busuk, makan tak apa lah, tak jadi makruh. Kita makan bawang, kita semayang makruh. Tapi kalau dah kita cuci, tak ada apa, tak makruh lah. Walaupun puncanya dengan sebab bau yang kecil. Bawang kan kita makan saja pun makruh. Tapi kalau kita jadikan gulai dah tak bau bawang, tak ada masalah. Kita masak dengan benda yang lain dah tak bau bawang, tak jadi makruh lah. Ini dia panggil makruh li'arid, makruh aridi, li'aridi. Baik, macam haram arid ni kita curi pakaian. Kita curi pakaian untuk semayang. Curi tu haram. Tapi kalau kita nak bismillah pakai tak ada masalah. Sebab haram je dengan sebab kita ambil hak orang lain. Haram dia. Tapi kain tu diri dia bukannya haram. Kalau haram, kain kita pakai tak boleh. Ini dia panggil haram arid li'arid. Ini payah sikit, no? Dia ada haram di zati, dia ada haram li'arid, li'aridin. Dia ada makruh li zati, dia ada makruh li'arid. Haram li'aridin, makruh li'arid,
dia tak haram kalau kita mulakan dengan bismillah. Kalau benda haram yang aridi, macam mana kita mencuri pakai kain, kita semayang atau untuk kita baca Quran dan sebagainya, kita mula dengan bismillah, kita pakai kain pun tak ada masalah. Sebab haramnya bukan sebenar-benar haram. Haramnya dari sebab-sebab yang itu. Itu juga makruh, itu juga. Kita mana nak makan bawang, tapi kalau rokok tu dia masuk makruh kok. Dia kena tengok makruh apa. Dia campur dengan hal lain pula, campur dengan bahaya dan sebagainya. Dia dah dikategori dalam makruh zati. Diri dia tu sendiri. Baik. Ini pekerjaan yang baik, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini pekerjaan yang baik. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa afdal. Setiap pekerjaan, urusan yang tak dimulai dengan bismillah, maka tidaklah berkah. Sebab apanya Syekh mulakan dengan bismillah? Menirukan, yakni kerana menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis. Menirukan aturan Quran dan menjunjungkan mafhum hadis. Kenapa Syekh tak kata menjunjung aturan Quran, meniru mafhum hadis? Ini sudah pasti ada beza. Meniru aturan Quran dan menjunjung mafhum hadis. Kenapa tak kata menjunjung hadis? Mafhum, dia kata kitab dulu, kalau kita mengaji kena ingat setiap perkataan itu dia ada sebab. Syekh tak akan sebut begitu-begitu. Dia tak macam kitab-kitab. Kitab ulama dulu, dia nak tulis tu semua dia ada berjawab. Satu-satu dia ada jawapan dan kenapa aku sebut begini. Sebab tu kalau orang tak pernah mengaji, jangan cuba baca. Boleh baca, kalau ada yang pandai nanti dia tinggal meja. Kalau yang pandai. Kenapa Syekh sebut meniru? Meniru aturan Quran. Dan bila hadis sebut menjunjung, kemudian sebut pula mafhum. Kalau nak bincang kat sini satu malam ni saja. Nak bincang kat sini. Jadi sebab sebut meniru, yang Arab sebut iktida. Iktidaan. Iktida. Dia terjemah daripada iktida. Dan kalau menjunjung tu dia terjemah daripada amalan. Amalan bil hadis wa iktidaan bil kitab. Sebab dalam Quran ni dia semacam dia Quran ni imam kita. Bila sebut dalam Quran tu meniru, sebab dalam Quran dia tidak ada perintah. Quran tak suruh kita mula dengan bismillah. Ada Quran suruh? Tak ada suruh. Yang suruh tu hadis. Hadis tu pula bukan suruh pun. Faham je suruh. Kullu amrin zibali la yubda'u fihi bismillah wa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang tak dimula dengan bismillah tak ada berkat. Ada hadis suruh? Adakah hadis kata mulakanlah dengan bismillah? Tak ada. Tak sebut pun. Ini yang dipanggil mafhum. Mafhum daripada hadis tadi. Mantuk tuturan hadis. Tuturan hadis tu memang tak ada suruh. Tapi bila kata setiap kerjaan yang baik tak mula dengan bismillah, tak ada berkat, maknanya mulalah dengan bismillah. Itu dia panggil mafhum. Faham daripada hadis tu, dia menyuruh. Tapi mantuk hadis tak menyuruh. Quran tak suruh langsung. Ada Quran suruh mula dengan bismillah? Tak. Tapi oleh kerana Quran imam kita, maka patutnya kita tiru dia. Walaupun kerana dia tak suruh. Sebab tu kata ulama, beza di antara iktida yang kita panggil tiru dan beza di antara amal yang telah menjunjung. Cuba bukalah mana-mana kitab turas, kitab kuning pun. Aku mula bismillah ni kerana iktidaan bil kitab wa amalan bil hadis. Iktida amal.
Dia tak sebut amal dan iqtida. Kalau kita kan ikut suka je. Amalan bil Quran wa iqtida bil hadis. Kalau kita jangan, orang dulu jangan. Nanti kena. Tu. Karena al-iqtida la yatawaqqafu 'ala al-amri. Tiru dan ikut ni dia tak terhenti di atas suruh. Nak tiru, saya nak tiru ustaz. Ada ustaz suruh, tak ada. Dia kalau kenapa kau pakai baju, ustaz suruh. Tak. Kenapa kau main? Tiru ustaz. Dia suruh tiru ustaz, kalau ustaz tak suruh. Kenapa kamu begini? Karena saya tiru orang begini kan. Kenapa kamu pakai begini? Karena sekian-sekian suruh saya. Lain mana dia? Lain mana? Jadi, iqtida la yatawaqqafu 'ala al-amri wal amal yatawaqqafu 'ala al-amri. Suruh ni perintah, menjunjung ini yang kita sebut sini, junjung ni dia mesti dia terhenti di atas perintah suruh. Dan tiru ni dia tidak terhenti di atas suruh. Maknanya dia bukan nanti kita kena suruh tiru. Tiru saja nak tiru, tak ada suruh pun. Kenapa kamu pakai macam saya? Saya nak tiru ustaz. Dia tak kata ustaz suruh dah. Kenapa kamu pakai ustaz suruh? Lain makna dia. Kerana Quran tak suruh. Quran tak suruh pun. Yang suruhnya hadis. Tapi hadis itu sendiri pun mantuk dia tak suruh. Mafhum yang suruh. Ni faham dia tak? Setiap urusan yang tak dimulai dengan bismillah tak ada berkat. Ada suruh dia. Ada perintah, tak ada. Tetapi mafhumnya di sebalik hadis tu yang kita faham, mafhumnya dia suruh kita mula dengan bismillah. Itu dikatakan nak bincang kat sini satu malam ni. Tu nak beritahu kata hebatnya kitab ulama-ulama dulu. Dia ada sebab dia. Kalau dia sebut tu, dia ada sebab-sebab dia. Kalau kita, orang kata kita ikut say. Ikut suka je nak buat. Itu hebat. Jadi Quran itu sebagai imam, maka kita ikut Quran tu sebagai contoh dan teladan. Munasabah. Itu dengan sebab Quran tak suruh, tapi kita tiru dia sebab dia sebagai imam kita. Jadi kita tiru, tak ada masalah. Sebab tu Syekh sebut meniru. Sebab Quran tak suruh langsung. Suruh sama ada dia dalam mantuk, sama ada dia dalam mafhum pun tidak. Mantuk pun tidak ada, mafhum pun tak ada. Tapi hadis mantuknya tidak, tetapi mafhumnya menyuruh. Faham tidak? Aturan ni kalau Arab sebut uslub. Meniru uslub cara Quran. Meniru cara Quran. Kerana Quran semuanya mula dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Bara'ah. Kecuali surah Bara'ah. Yang lain semua mula dengan Bismillah. Dan Quran tak suruh pun. Tak suruh pun mula, tapi kita nak tiru. Nama tiru tu bila tak suruh. Itu. Kalau kita kata kerana nak menjunjung Quran, nak mengikut Quran, mengikut boleh terjemah juga. Mengikut, meniru boleh kita terjemah. Junjung tak boleh. Junjung dia mesti syarat perintah, arahan. Tiru tak disyaratkan perintah dan arahan. Bukan takat Quran, bahkan sekalian kitab-kitab Samawiyah. Sekalian kitab Samawiyah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Jibril pernah berkata kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitab. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitab. Bismillahirrahmanirrahim merupakan permulaan, pembuka bagi setiap kitab. Kalau di surah-surah dia pun tak ada Bismillah, tapi semua kitab mulanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiru lah. Dia tak suruh pun tiru. Faham? Tiru dengan junjung. Ni. Mengaji kitab Jawi kita kena tahu cara dia. Itu tu pada ayat sebut. Kita kena faham elok. Iqtida nak terjemah lagu mana? Kan? Amalan nak terjemah lagu mana? Sebab tu. Amalan, lepas tu kita Arab sebut amalan lil hadis, amalan li muqtada. Muqtada. Hadis tak suruh, tapi muqtada, tuntutan dia, kehendak dia menyuruh kita mula dengan bismillah. Muqtada dia yang Arab panggil iqtida.
Iqtidak ni dia tak sebut jelas, tapi di sebalik cakapan dia tadi, kita tahu dia nak maknanya dia menyuruh kita dengan sesuatu. Macam bismillah dalam hadis sebut, setiap urusan yang tak mula bismillah tak ada berkah. Maknanya di sebalik tu dia beritahu kata mulalah dengan bismillah. Menjunjung mafhum hadis, no? Bukan mantuk, mafhum. Habis itu. Kalau mantuk ini, ibada'u kulla amrin zibalin bi bismillah. Itu mantuk. Ibada'u, mulakanlah. Itu mantuk. Ini dah mantuk tidak ada, tapi mafhum. Ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Ini arti. Arti ini kita terjemah kepada bahasa Melayu. Itu mana arti yang kita sebut terjemah. Ketahui olehmu akan bahawasa arti kalimah la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu terjemahnya betul-betul begitu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, ada selainkan Allah. Ikutlah. Itu. Ini arti. Dan maknanya, makna kalimah la ilaha illallah, artinya, arti maknanya, makna kalimah ini, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Bila kita sebut tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, maknanya apa? Maknanya Allah sajalah Tuhan. Itu makna. Makna ni yang kalau kita terjemah maksud. Maksud daripada kita kata tiada Tuhan selain Allah tu, apa maksud dia? Allah Tuhan kita. Tapi kita ni bila disebut makna terjemah, apa makna Baqarah lembu? Itu kita. Kita silap. Apa makna? Ini makna apa ni Ustaz? Bismillah ni makna apa? Dengan nama Allah. Kita Arab tak? Kalau makna ni terjemah Arab, nak kena datang Malaysia. Arab pun sebut juga makna. Apa maksud makna dalam bahasa Arab? Makna ni tujuan dan maksud tu makna. Lepas tu kalau kita jumpa dalam kitab, dia kata apabila kita berzikir, kita kena mulahazah ingat makna la ilaha illallah. Tengoklah kitab Arab di mana pun bila kita berzikir, kita kena paling baik kita kena tahu makna, ingat makna. Yang kita ni mengaji tak dalam, tak faham bahasa, la ilaha illallah dalam hati tiada Tuhan selain Allah. La tiada Tuhan selain Allah. La tiada Tuhan selain Allah. Jadi faham maknanya terjemah. Penat. Penat begitu. Saya dulu begitu lah. Eloklah kita pun tak tanya Tok Guru pun tak hurai banyak. Penat. Tok Guru kata, bila kita berzikir, kita kena ingat makna la ilaha illallah dalam hati. Sa'ayamullah tiada Tuhan Allah. La ilaha tiada Tuhan Allah. La ilaha tiada Tuhan Allah. Makna di dalam Arab pun sebut. Arab sebut apa? Sebut la ilaha dia kata, itulah makna. Sebut makna la ilaha. Arab sebut. Kalau makna itu cuma Arab kena datang Malaysia. Tak pasal juga Arab kena datang Malaysia, kami nak kena ngaji makna la ilaha. Itu terjemah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Terjemah. Makna maksudnya apa? Allah Tuhan kita. Tak sebut macam tu, tak apa. Lagu mana? Kita ingat dah hati tu, Allah Tuhanku, tak apa ikut macam nak tu. Cuma dia nak tulis, dia kena tulis macam tu lah. Allah jual Tuhan. Nak beritahu biar tiada Tuhan mereka Allah. Allah Tuhan kita aja lah. Itu je. Kalau kita berzikir la ilaha illallah dalam hati apa? Makna ingat dekat Allah, dalam hati ingat dekat dia. Itu ingat makna dekat Allah. Hati ingat dekat dia. Bukan lagi tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kadang-kadang zikir penat lah. La ilaha, la ilaha. No, dia ingat dalam hati, ingat makna. Makna dia faham, dia faham terjemah.
Bila kita berzikir, kita kena mulahazah makna. Ni Arab sebut, kita kena mulahazah makna ni. Mulahazah makna maknanya kita ingat apa? Ingat Allah. Makna la ilallah, Allah lah. Tiada Tuhan mereka Allah, Allah Tuhanku. Dalam hati dia ingat Allah. Ingat dekat dia. Ingat dekat dia je. La ilaha illallah. Hati ingat dekat dia. Jangan la ilallah. Hati dia ingat pada nasi. Tengok laut, mata dia bilang ni. Ni tak cukup ni, baru 3 mata. Kita Melayu ni masalah zikir depan makanan. Yang hidang dulu. Jangan hidang lagi, ikut imam pun jangan. Sebab lo telai tu. Sedap hari ni. Allah boleh ikan tamban. Pandang-pandang hujan-hujan. Di belah Patani dia lah. Talent. Di belah talent kalau buat kumis orang ni, dia beri makan tu. Makan, pinyak-pinyak makan. Betul salah, pinyak. Dia di belah Patani. Dia duduk lama malam. Bila buat tahlil, dia beri makan. Dia beri makan bukan macam kita. Cek, ada seorang dua yang bawa lauk. Tengok. Tak nanti angkat tangan. Agak habis boh. Sampai kita, tak apa. Boh. Bila semua resak kenyang, bau malah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi. Masa tu sedap lah. Kan? Tapi kadang-kadang tak cakap, mengantuk pula lah. Mengantuk pula dah. Nak kira elok. Tapi kita akan boleh, jangan pula makan lagi. Imam ni tak makan yang berasak. Tak tahan iman. Lepas tu, la ilaha illallah. Dia bukan ingat Allah, dia ingat di nasi. Itu makna tak ingat makna. Tak ingat makna Allah. Dia kata, hari ni start. Kita nak fikir, tak payah terjemah. Dia dah tahu mereka. Kalau nak kena terjemah, Arab kena main Malaysia tak pasal. Arab kena, saya nak datang ke sini nak mengaji makna Allah. Tak pasal dia nak mengaji. Lepas tu pula makna Allah ni pula. Kalau di Siam, makna lain. Terjemah dia. Kongklai. Arab nak kena pergi Siam pula dah. Lepas tu Cina lain pula dah terjemah. Orang putih dia mana pula? Tak. Makna ni Allah. Gitu. Makna bila kita berzikir, ingat dekat Allah. Tu ingat makna dia. Faham tak? Tapi bila kita tak faham, apa tak kira pekah ke tasawuf ke tauhid, jadi susah kita. Sebab kita tak faham. Islam ni mudah. Payah sebab kita tak faham. Saya dulu pun saya terkenal ni, saya macam kita nak hayati begitu kata, kita nak ingat makna dia. Tok pun tak tahu, dia tak tahu, tapi dia tahu kita pun tak tanya elok. Dia dah tahu mereka, dia dah tahu mereka dalam hati, dia dah tahu mereka. Susah, penat. Ni tak penat lah. Senang, tak penat lah. Baqarah tu. Apa nak Baqarah tu? Baqarah tu Allah. Terjemahnya lembu. Makna muhak kaki 4 nak orang merah, nak makan rumput. Tu makna dia. Kalau Arab kata ishtari baqaratan, tolong beli lembu, kita nak beli pun. Kan kita nak beli la mim bawah, ada LEMBU. Tolong beli lembu, ishtari baqarah tu. Hak lembu hak kaki 4 hak hidup lah. Itu dia panggil makna lembu. Terjemah dia lembu, maknanya hak kaki 4. Hak kaki 4 ada tanda warna tu. Itu lembu. Itu kena faham dalam bahasa Arab, itu maknanya makna. Makna dia itu. Kalau mati panggil mu'asadah. Mu'asadah alaihi mafhum. Kalau kita sebut faham je ni makna mu'asadah. Dia Arab dalam mantik dia panggil mu'asadah. Baik. Sebab tu yang bahaya. Sebab tu kalau kita mengajar kitab tauhid Arab dan Jawi pun, dia kata 50 akidah ni masuk di la ilaha illallah. Dan kita Arab kata apa? Makna la ilallah. 50 akidah, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 4 yang harus, 4 yang mustahil, 1 yang harus, campur semua 50, duduk di la ilallah, duduk di makna. Bila sebut makna Allah, duduk di mana? Duduk di Tuhan, duduk di Allah. 20 yang wajib, duduk di Allah ya. 20 yang mustahil, duduk kat mana? Dia nak letak kat mana 20 mustahil ni? Sebab pula, bukan dia tak kata makna dia kata kalimah. Kalau duduk kat kalimah, duduk ngaji 20 sifat apa? Sifat Allah. Kita kat kalimah Allah.
Tak kena juga, dia tak kena, dia tak lipi. Dia tak lagi tak boleh. Dia kata ni tak kafir sebab apa? Duduk di kalimah. Nak tanya 20 ni sifat siapa ni? Sifat Allah. Kenapa dia tak di kalimah? Sebab tu kita nak makna lah. Dia akan kata yakni makna dari Allah. Makna apa? Allah tu sendiri. Cuma Syekh sebut sini, bila sebut tiada Tuhan selain Allah, mana Allah Tuhan aku lah. Bukan nanti tidak sebut. Dalam hati ingat Allah. Ingat dekat dia. Itu mana ingat makna. Bila kata ishtari baqarah, dalam kepala kita ingatlah. Hidup. Dan di kepala kita ingatlah tu. Bukan kita kena sebut ada kaki 4, warna merah, ada ekor, ada darah. Ingat situ. Dia panggil makna dah. Ingatlah. Faham petang ni sampai setakat sini. La ilaha illallah. Baik, itu makna la ilaha illallah. Dan maknanya artinya makna kalimah ini. Allah Ta'ala jualah Tuhan. Mana tiada yang lain daripada itu Tuhan sekali-kali. Dan arti kalimah Muhammad Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad anak Abdullah itu arti kalimah Rasulullah itu bermula Nabi Muhammad. Tu anak Abdullah tu kurungan dia tu dia punya syarah. Anak Abdullah itu satu pesuruh daripada pesuruh Allah. Dan maknanya makna Muhammad Rasulullah ini artinya makna ini kalimah. Nengoklah itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Dia asal tu ini maknanya tu. Nabi Muhammad tu sendirilah jadi utusan. Diri dia sendiri tu maknanya. Diri Muhammad tu sendiri. Itu makna. Baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kita nabi? Kita nabi Tuhan. Siapa ni tiada Tuhan melainkan Allah ni? Siapa yang kita nabi? Tok Bekong. Tuhan Hindu, Tuhan Siam. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kadang-kadang kita mengaji hak lain lebih mendalam mengaji hak lain sebut la ilallah tak tahu. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tuhan mana yang kita tiada itu? Kita menidakkan Tuhan mana? Tuhan hak orang kafir semua. Tuhan kan tu. Kalau kita kata kita nolak tu Tuhan tu, mana kita mengiktiraf itu Tuhan. Lalu kita tolak. Sehingga kata ulama kafir. Kafir kita bila kita kata yang aku nabi Tuhan-Tuhan yang orang kafir semua. Kafir. Jawab ni. Bukan semua orang boleh faham la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa ilal qism. Yang menyaksikan tiada yang sebenar-benar yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah ni Allah dan malaikat dan orang yang beri ilmu. Hak tak beri ilmu ni bukan lagi sebut saja ya. La ilaha illallah sebut saja bukan. Yang menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah ni Allah, malaikat dan orang yang diberi ilmu. Ini Allah kata sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa wa wal malaikatu wa ulul ilmi. Maknanya bukan senang kita nak faham la ilaha illallah. Itu. Yang kita nak nafi, yang kita nak tolak tiada Tuhan ni. Tuhan yang sebenar, yang lain daripada Allah. Tuhan yang sebenar, bukan Tuhan yang main-main. Tuhan yang itu sembah tu benar lah. Kita kata tidak. Kenapa kita nak nafi dia? Bukan kita nak nafi Tuhan olok-olok. Nak nafi Tuhan olok-olok tak payah dah. Olok-olok nama pun tak payah nafi lah. Yang kita nafi Tuhan nak sungguh. Baik. Datang soalan. Adakah Tuhan yang sungguh selain daripada Allah? Tak ada. Dan tak ada kenapa ada nafi? Datang pula dah nak kena jawab pula. Kenapa ada nafi pula dan Tuhan dah tak ada melainkan Allah saja? Kenapa kita nak kena tolak pula dan tak ada melainkan Allah? Jawab dia. Oleh kerana ilah. Oleh kerana lafaz ilah ni lafaz umum. Nakirah. Tiada Tuhan. Nak mengkuatkan dakwah kita. Dia kata tak kuat kalau kita sebut Allah. Yang jadi kuat bila tiada Tuhan selain Allah. Kalau sebut Allah saja barangkali lain daripada Allah ada dalam hati kita. Tapi tiada Tuhan selain Allah, Allah saja. Maka kita kata
RM10. RM10. Barangkali dalam paket ni RM10, dan bawah sini ada RM50, ada RM5, RM1. Ada pun RM10. Dia beritahu RM10, dalam ni ada lagi RM50 dalam ni. Tapi dia kata, tidak ada dalam paket aku melainkan RM10. Maknanya apa? Jangan tanya lagi, ada lagi dalam paket. Kalau tanya lagi itu bodoh. Kalau dia kata, ni dalam paket tu dia kata apa? Ni dalam paket RM10. Dalam paket RM10. Nak beritahu dalam paket ni ada duit RM10. RM50 mungkin ada, RM5 pun mungkin ada. Tapi tidak ada dalam paket ni melainkan RM10. Ada lagi tak dalam paket? Itu tak ada akal. Kalau tanya lagi betul. Ini kuat, nak mengkuat pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Kalau kata Allah, Allah itu saja, isbat saja, dia tak kuat. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada di dalam masjid melainkan Muhammad. Jangan tanya lagi Mahmud ada ke tak? Kalau ditanya lagi, kena pergi sekolah, pergi tanya rambutan. Kalau dia sebut ni, di dalam masjid ada Muhammad, Muhammad dalam masjid, mungkinkah Mahmud ada dalam masjid? Mungkin. Sebab dia nak beritahu kata Muhammad dalam masjid. Tapi kalau dia kata tidak ada dalam masjid melainkan Muhammad, jangan tanya Mahmud. Jangan tanya lagi. Ini tujuan rahsia. Rahsia disebut di isbat Nabi itu. Dan ada lagi perbahasan kita. Lambat lagi nak baru nak tengok. Kita baca lagi. Itu. Kemudian kita nak nafi. Kita nak nafi. Bila kita sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan itu umum, melainkan Allah. Allah itu khusus. Tiada Tuhan umum. Manalah Tuhan yang tak cuma tak masuk Allah. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah itu kita kena khusus. Umum khusus. Ini la ilaha illallah yang betul. Yang tak betul, umum. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah tu umum. Maka kira mana-mana Allah God, Allah apa yang dia duk nak kalimah Allah ni. Allah tu Allah Hasan Allah sini. Itu pun sesat. Dan itu juga khusus. Tiada Tuhan yang tertentu melainkan Allah yang Allah tertentu, Allah ya. Itu pun sesat. Sebab dia tak nafi semua. Dia menafi satu Tuhan saja. Tuhan yang lain dia tak nafi. Dan tak boleh juga. Maknanya yang betulnya kita kena nak umum ni, nafi umum, isbat khusus. Nafi umum, isbat khusus. Isbat ni illa. Nafi tu la dah. Yang tak betul, nafi khusus, isbat khusus. Yang isbat tu betul dah, tapi yang dia nafi tu bukan semua Tuhan. Itu pun tak betul. Dan tak betul juga nafi umum, isbat umum. Mana dia menafi semua Tuhan yang selain Allah. Kemudian melainkan Allah yang bagai-bagai. Ini pun tak boleh juga. Dan tak boleh juga nafi khusus, isbat umum. Nafi khusus, isbat umum. Yang kita nak nafi umum, isbat khusus. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia tak mau. Tiada Tuhan melainkan Allah. Banyak orang. Tiada Tuhan melainkan Allah, sikit-sikit. Dia tak mau. Ataupun tiada Tuhan melainkan Allah. Tak boleh. Dia kena tiada Tuhan. Tiada nafi umum, isbat khusus. Yang tak boleh nafi umum, isbat umum, nafi khusus, isbat khusus, nafi khusus, isbat umum. Tiga ni tak boleh. InsyaAllah kita boleh reti la ilaha illallah. Itu. Ni tak sebut terkandung mengandung ni. Itu dulu. Baik. Habis situ. Muhammad Rasulullah pun habis situ. Jadi la ilaha illallah
Tujuannya menafikan sifat uluhiyah kepada yang lain daripada Allah. Kita menolakkan sifat uluhiyah yang lain daripada Allah. Dan kita mengisbatkan sifat uluhiyah kepada Allah. La ilaha menafikan sifat uluhiyah kepada lain daripada Allah. Illallah mengisbatkan, mengakukan sifat uluhiyah kepada Allah. Bila disebut Muhammad Rasulullah, mengisbatkan risalah itu kepada Nabi Muhammad. Itu. Habis itu. Kita faham? Bagi kita faham makna tadi. Janganlah duk pergi terjemah ada hati jalan faham. Jalan. Itu dia tak faham. Habis. Sebab tu huruf La ilaha illallah sampailah Muhammad Rasulullah. Kalau kita kira 24 huruf. Semua huruf-huruf tu jaufiyah. Semua dia berongga. Setiap huruf tu La berongga, ilaha ada rongga, illa tu ada rongga. Rongga ni ada kosong, dia ada ruang. Illa ada rongga, Allah ada rongga, Muhammad ada rongga. Rasulullah rongga tu dia punya tu rumah sin tu. Dia panggil huruf jaufiyah. Kenapa? Itu memberi isyarat. Sepatutnya bila kita menyebut kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, mestilah rongga jauh kita ni. Hati kita ni bersih. Hati kita ni tidak ada syirik dengan Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang kotor dalam hati kita. Dan kalau kita tengok pula huruf-huruf ini di dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, dia mu'jam. Maknanya dia tidak ada titik. Kalau kita tengok La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada titik. Semua ni kosong daripada nuktah. Ini berisyarat pada kata sepatutnya bila kita bertutur, kita kosong daripada noda, titik dosa di dalam hati kita. Dan kalau kita tengok pula kalimat-kalimat dia, La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tengok kalimat-kalimat dia, dia ada 24 huruf. Kalau tengok kalau huruf dia 24 huruf, itu isyarat kepada 24 jam. 24 jam. Sampai begitu ulama-ulama kaji. Maknanya setiap huruf kalau kita menyebut, dia akan menghapuskan dosa pada setiap saat, setiap jam. Dan kalau kita tengok kalimatnya ada 7. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dengan sebab anggota kita ada 7. Dosa-dosa yang kita buat ni melebihi anggota-anggota yang 7. 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, lidah, perut dan faras. Bila dia 7, insya-Allah dengan limpah kurnia Allah, bila kita berzikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia akan menghapuskan dosa-dosa pada anggota-anggota kita yang 7 tadi. Dan begitu juga api neraka Allah ada 7. Kalimat ini pun ada 7 kalimat. Mudah-mudahan pintu-pintu neraka ini ditutup oleh Allah SWT dengan sebab kita menyebut La ilaha illallah Muhammad SAW. Itu man kana akhiru kalami La ilallah dakhal jannah. Siapa ada La ilallah, dia akan masuk syurga. Walaupun kalau dia buat dosa, dia masuk neraka, tapi lambat laun dia akan masuk syurga dengan sebab dia ada La ilallah. Jadi kita pindah. Habis itu, yaitu Nabi Muhammad ini satu orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia. Satu orang yang Allah suruhkan dia, seorang tadi, dengan bahawa memberitahukan kita. Memberitahu inilah makna tabligh. Memberitahukan kita sekalian umat akan perkara yang dituntut daripada kita membuatnya. Apa maksud sekalian umat? Sekalian umat Muhammad, sekalian umat dia. Umat dia ada 2, umat ijabah. Ummatul ijabah, ummatul da'wah.
Umat Nabi ini ada dua. Ummatul Muhammadiyah terbahagi pada dua. Ummatul Ijabah, Ummatul Dakwah. Umat Ijabah. Umat Ijabah ni umat yang menyaut seruan Nabi. Dia Islam, diterima hak Nabi ajar. Yang kedua Ummatul Dakwah. Umat dakwah. Dia didakwah oleh Nabi, tapi dia tidak ijabah, dia tidak terima. Ini hak kafir-kafir yang ada dia. Dia hanya dakwah. Dakwah sampai kepada dia, tetapi dia tidak ijabah. Umat Islam dipanggil ummatud dakwah wal ijabah. Umat dakwah maknanya sampai dakwah Nabi kepada kita. Ijabah kita terima pula. Hak yang kafir dia panggil ummatud dakwah, umat dakwah saja, tidak ijabah. Dia panggil umum, khusus, mutlak. Habis. Sekalian umat akan perkara yang dituntut. Dia memberitahu akan perkara yang dituntut daripada kita membuatnya. Dia beritahu benda yang dituntut daripada kita membuatnya perkara tadi. Hak mana yang Allah suruh kita buat, Nabi beritahu. Perkara yang Allah dah tuntut ada dua. Tuntut jazam, tuntut yang putus, iaitulah tuntut wajib. Satu lagi tuntut yang tak putus, iaitulah tuntut sunat. Benda tuntut ni ada dua. Tuntut jazam, tuntut ghairu jazmi. Tuntut yang putus, mana? Iaitulah hak yang wajib. Tuntut yang tak putus, iaitulah hak sunat. Tuntut juga tapi tak jazam, sunat. Tegah ada dua. Tegah jazam, tegah tak jazam. Tegah yang putus, iaitulah benda yang haram. Tegah yang tak putus, itu dia panggil makruh. Baik, nanti dia sebut. Dan yang dilarangkan kita ni yang dilarang oleh Allah. Dan yang ditegahkan kita ni yang dilarangkan oleh Allah, Nabi sebut. Yang ditegahkan kita daripada membuatnya perkara tadi, itu mana yang haram. Yang dituntut buat ni yang wajib. Dan yang dibiarkan kita pada membuatnya, dibiar ni harus. Dibiar alternatif kepada kita untuk kita nak buat atau tidak buat. Pada membuatnya, yang dibiar ini dan meninggalnya yang dibiar. Itu kalau kita kira domain. Tak nak kira satu bidul. Yang dibiarkan ni, dibiarkan kita bebas untuk buat atau tidak. Buat tak berdosa, tinggal pun tak. Buat tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa. Buat tak berdosa, tinggal tak dapat pahala. Bukan. Nanti akan datang. Habis. Apa perkara yang dituntut? Ini dipanggil istinaf bayan. Dia muktadak permulaan dan dia nak menyatakan hak umum Syekh sebut tadi. Dia kata, Nabi beritahu perkara yang dituntut dan perkara yang dilarang. Apa perkara yang dituntut? Dan perkara yang dituntut daripada kita. Siapa kita? Badal. Tiap-tiap orang yang mukallaf. Mukallaf ni yang ditaklifkan, yang dibebankan dengan hukum syarak. Kallafa yukallifu taklif, fahuwa mukallaf. Isim maf'ul bagi nama bagi liman wudi'a ani taklif. Iaitu laki-laki. Iaitu orang yang mukallaf, laki-laki dan perempuan yang berakal. Ini mukallaf. Lagi sampai umur. Sampai inilah balik. Sampai ini daripada bulu. Sampai umur ni balik. Sana pergi balik. Iaitu sampai umur ni, bahawa adalah umurnya 15 tahun atau 9 tahun. Laki dia ni perempuan. Dan keluar daripadanya, daripada mukallaf tadi, daripada orang tadi, mani. Ini bagi laki-laki. Atau keluar daripada perempuan, haid. Ini balik. Kalau nak cerita dalam panjang, itu kena dalam bab fiqh. Jadi alamat balik ni, dia asal balik bulu sampai kita terima sampai umur. Tapi Arab sebut bulu, kita sebut sampai umur, sebut sampai.
Bulu ni khurujul insan minat tufulah, keluar insan daripada nama kanak-kanak. Dia keluar daripada nama kanak-kanak. Khurujul insan minat tufuliyah ila halin yakdiru, kepada satu keadaan yang dia mampu membuat ibadat, mampu untuk menanggung bebanan taklif. Alamat balik ni dia ada 5. Dia ada 5. Tiga ni berkongsi lelaki dan perempuan. Pertama, hak 3 yang lelaki pun boleh terima ni, perempuan pun boleh juga terima alamat ni. Mana? Ihtilam mimpi. Mimpi makna keluar mani. Ini perempuan boleh terima alamat balik ni, dan lelaki pun terima alamat balik ni. Mimpi makna keluar mani. Yang kedua, umum. As-sin. Tadi panggil al-ihtilam. Yang ni as-sin, umum. Iaitulah 15 tahun. Laki begitu juga, perempuan begitu juga. Sampai 15 tahun sudah pasti balik. Keluar air mani ke, tak keluar haid ke, 15 tahun ni dia maksimum. Maknanya situ habis dekat situ. Mana dia kira balik. Yang ketiga, imbak. Imbak ni tumbuh bulu. Tumbuh bulu, faham tu? Tak kira lagi perempuan, kalau dia berbulu, itu dia panggil balik. Hak 2 ni khusus bagi perempuan. Haid. Laki tak ada lah. Saya balik haid. Yang kedua, alhamlu. Hamlu ni boleh mengandung. Mengandung. Mengandung ni pun alamat dia dah balik. Tahu mana dia tengok mengandung. Dia tak, tahu saya tak ada haid ni. Tak, kalau mana dia sudah pasti. Kalau dia mengandung, mesti dia memang dia ada haid. Ataupun dia dah balik. Jadi alamat 2 ni tak berfungsi lagi, khusus bagi perempuan. Mana? Haid dan hamlu. Itulah mengandung. Yang 3 lagi semua fungsi. Keluar mani, atau dia panggil ihtilam mimpi, umur dan tumbuh. Isbilalu mahawal farji bisya'am, dia panggil. Ini. Cuma lepas tu Syekh sebut sampai umur. Bila sampai umur, dia tak sebutlah jin. Dia tak sebutlah jin. Sebab jin ni mukalah juga. Tapi dia tak mau sebut sini. Sebab dia cita-cita kita ni satu alam jin. Jin juga mukalah. Tapi jin dia tidak bulu. Dia tak ada sampai umur. So Allah, dia beranak-beranak dia tulis mukalah. Jin beranak-beranak terus cerdik. Dan ada manusia yang dia tadi ni, dia jadi mukallaf tanpa dia balik, tanpa sampai had bulu. Mana tak diiktibar bulu balik? Mana? Nabi Adam dan Tok Hawa. Allah cipta dah terus besar. Mana daripada kecil. Mereka ni mukallaf bukan dengan iktibar balik. Tak ada balik yang balik. Jin, Tok Adam, Tok Hawa, malaikat, mereka ni mukallaf awal fitrah. Awal-awal dicipta, terus jadi mukallaf. Awal-awal cipta. Dia juga jin. Jadi mukallaf ni dia ada 3 bahagian. Mukallaf manusia, mukallaf jin, mukallaf malaikat. Cuma mukallaf malaikat tu ulama berdebat di situ. Taklif juga. Tapi cuma panggil mukallaf kerana nak memuliakan Nabi, kerana tasyrif, nak muliakan Nabi saja. Baik. Mukalah tadi bukan mukalah untuk semayang zakat haji lah. Mukalah nama malaikat ni bagi nak tasyid, nak memuliakan Nabi SAW. Habis. Akan membuatnya itu 2 bahagi. Tiba-tiba akan. Tabakurah ni dibaca, dia kena reti nama sarah. Dia kena reti tata bahasa Arab. Kitab-kitab dulu dia terjemah betul-betul. Dan perkara yang dituntut daripada kita, dituntut akan membuat, dia panggil naik fa'il tu maf'ul bagi dituntut.
Dituntut daripada kita tiap-tiap mukallaf akan membuatnya itu dua bahagi. Dituntut kita membuat perkara tadi dua bahagi. Dituntut membuat itu dua bahagi. Jadi akad ni dia bergantung dengan yang dituntut. Kita kalau kita terjemah bahasa tradisional, terjemah cara turah ni, kalau kita tengok pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar, kalau saya tengok tempat saya di mana sekolah alat STAM dan sebagainya, lemah tata bahasa Arab. Lemah tata bahasa Arab. Lemah kalau tengok pelajar kita baca kitab. Sesak nafas tata bahasa Arab. Kenapa? Pelajar pondok dia pandai tata bahasa Arab. Pondok, jangan buat main. Pondok juga baca macam kita. Mati-mati semua jaga. Tak, dia baca satu. Habis atas bawah, dia baca betul-betul. Tak tinggal waris baris. Kita ni padam-padam tak tahu baris belakang. Baca bagi mati-mati. Mana ada mati-mati, mana ada jazah. Dia kena baca satu. Baca. Kalau I, A, U. Itu. Sebab kita tengok, bila guru baca, dia terjemah cara moden. Daraba Zaidun Amran. Omar dipukul oleh Zaid. Dah terbalik lah. Omar dipukul Zaid. Daraba tu, soalan ni Daraba tu Omar. Omar dipukul Zaid. Soalan jadi macam Daraba tu maknanya Omar. Padahal kalau kita pondok, Daraba Zaidun Amran telah memukul oleh Zaid akan Omar. Kalau kain dengan ini pondok tu, bila guru baca bermula, tu mubtada, tu mula. Bum ialah, tu khabar. Guru tak payah kata ini khabar tak payah. Kita tahu. Telah memukul PM mati. Sedang PM mudhari. Oleh fa'il akan maf'ul. Bila guru baca, kita tahu akan maf'ul. Guru pondok, sebab tu pelajar pondok ni mengaku dah kalau tak ada sebenarnya memang cukup pandai nak surah. Dia pergi mana, pergi Mesir mana pun memang cukup pandai belajar pondok. Walaupun hak lain kalau dia tak pandai, hak lain tak pandai cakap Arab, tapi nak surah jangan buat main. Dia boleh lawan. Dia lawan masyarakat. Sebab dia mengaji semua. Saya kadang larang bila guru baca dan kita baca terjemah moden. Jadi dia terjemah untuk olah bahasa. Dia tak membantu pelajar kita tahu makna pihak pilih satu-satu. Dulu Daraba telah memukul oleh Zaid akan Omar. Mana kita tahu bila akan Omar yang kena pukul. Telah memukul yang mana PM mati. Bermula. Kadang guru sebut bermula. Kita nak tunggu bila dia nak kata iyalah. Iyalah, tu tak tahu kawan. Kadang-kadang kita letak bermula, iyalah tu letak tak betul. Jadi silap mana? Bermula semayang itu iyalah wajib. Kadang iyalah tu kadang muka sebab balik sana. Kita lama tengok main. Kita ngaji kadang-kadang ngaji naudzubillah. Tahu saya ustaz muqtada dekat je. Zaidun daribun. Kita nak ngaji ya. Zaid memukul. Kita tahu kadang-kadang pakai tu dekat je. Daraba Zaidun Amran telah memukul Zaid atau Omar. Tapi kalau kita baca kitab Arab, kitab kuning, kitab turah, kadang pakai bukan surat sebelah. Mana oleh tak main ni? Oleh telah memukul. Oleh. Itu dia main oleh kat sana. Bila kita terjemah begitu, dia membantu pelajar kita hidup dalam sorak tata bahasa Arab. Dan guru terjemah satu-satu, sebiji-sebiji. Kalau Arab teks dan begitu, dia terjemah begitu. Kalau kita kadang pusing. Kita pusing, kita ringkaskan terjemah. Jadi, dia tak membantu pelajar sebenarnya. Walaupun kita bercakap bunyi sedap, tapi tak membantu pelajar. Boleh lawan lah, tak ada pelajar-pelajar yang pandai Arab itu. Tapi yang tak boleh baca kitab Arab. Nak baca kitab Arab tak boleh. Sebab dia bukan mengaji cara begitu. Dia kena terjemah satu. Bermula, ialah, oleh, akan. Tinggal ada di pondok buat syair. Oleh, fa'il, akan, muqtada. Ini macam ni. Akan membuat. Dituntut akan membuat itu dua bahagi. Pertamanya dua bahagi. Perkara yang dituntut sebagai tuntut wajib syarak. Hak syarak tuntut ni sebagai tuntut wajib syarak. Tuntut ni wajib syarak. Itu. Syaraknya apa dia?
Syarak ni maknanya syariat. Wajib syarak. Syariat maknanya yang membuat syariat. Apa sebut hukum syarak? Hukum syarak hukum syariat. Syariat ni simpan. Hukum si membuat syariat. Pensyariat itu syariat. Hukum syarak maknanya hukum syariat. Apa syariat? Syariat ni hakikat Allah. Allah lah syariat yang membuat syariat. Dan syariat tu boleh juga pada Nabi, tapi dengan jalan majazi. Cakap pinjam, cakap mudah. Nabi juga syariat. Dia bagi Nabi ni syariat majazi, Allah ni syariat hakiki. Boleh kita kata Nabi Muhammad ni lah, yang Nabi Muhammad ni pembawa syariat, pensyariat, yang membuat syariat. Boleh kita kepada Nabi, tapi dengan jalan majaz, cakap pinjam. Tapi kalau kita kata Allah yang buat syariat, itu dia bagi hakiki. Wajib syarak. Apa dia wajib syarak? Iaitulah wajib syarak perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia. Perkara yang dijanji dengan seksa kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia perkara tadi. Yang dijanji ni, yang Allah janji kepada mukallaf. Perkara ni masuk perbuatan, masuk perkataan, masuk etikad. Kita bila sebut wajib syarak, kita ingat semayang, zakat, haji. Wajib syarak ni, etikad pun wajib syarak. Mana? Etikad Allah berkuasa. Etikad Allah ada. Wajib lah. Takkan pula tak wajib. Semayang wajib, etikad Allah dia lagi wajib lah. Kena kita semayang ni, semayang untuk Allah, kepada Allah. Dan perkataan. Perkataan. Mana? Kita baca Fatihah dalam semayang. Itu wajib. Jadi perkara ni sama ada perbuatan ataupun perkataan atau etikad. Yang dijanji ni yang Allah janji dengan seksa. Kenapa Allah janji dengan seksa? Kerana berdosa oleh mukallaf dengan sebab meninggalkan dia perkara yang wajib ini. Hingga jadi berdosa. Dipanggil juga wajib dan dipanggil juga fardu. Fardu, wajib. Itu. Cuma kita ni fardu dengan wajib muradif. Mana sama arti. Sama saja maksudnya. Macam bab haji. Bab haji sekali kita mengaji bab haji, wajibatul hajj. Faraidul hajj tu lain. Wajib haji dengan fardu haji lain. Cuma dalam bab haji saja, dalam mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib tu lain. Kalau hak wajib tu dalam bab haji, dia kena, kalau tinggal dia kena tampung dengan dam. Kena bayar dam, tu dipanggil wajib haji. Itu wajib. Cuma pada masalah lain, wajib dengan fardu tu sama. Itu sama je. Wajib pun ada dua. Wajib aini, wajib kifai. Wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain ni maknanya makana matluban min kulli fardin min afradil mukallafin. Suatu yang dituntut ke atas setiap individu mukallaf sebagai talaban jaziman, tuntut yang putus. Mana setiap kepala, setiap seorang ini dipanggil fardu ain. Ain ni makna tentu, seorang-seorang. Tu ain, seorang-seorang dia dipanggil fardu ain. Fardu ain makna semua kena buat. Kalau bab tauhid semua kena etikad. Dia ada wajib kifai. Dia panggil fardu kifayah atau wajib kifayah. Ini orang ni buat, kita tak payah. Mana? Maka al-matlub usulu min ghairi ta'yinil fa'il. Dia tak tentu yang mana-mana. Ikutlah siapa yang buat, lepas yang lain. Seperti mana kita tanam manyak, simpan manyak bagi mandi. Bila mati menjadi kewajipan semua. Tapi bila seorang buat, hal yang lain tak payah. Itu mana fardu kifayah. Ini atau dia panggil wajib aini, wajib kifai. Dan yang kedua,
perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Cuma diseksa kerana meninggal ni, diseksa kerana meninggal ni kerana sengaja meninggal dengan tidak uzur. Dengan sebab meninggal, dengan sebab sengaja meninggalkan dia. Kalau meninggal tak sengaja, tak berdosa, dan takkan diseksa. Dan cukup dengan nama kena seksa, cukup dengan janji Allah, cukup seorang dia tak buat. Tak ni takut dikata yang wajib ni, wajib kena seksa. Orang yang tinggal wajib ni, wajib kena seksa. Kalau kita faham begitu. Sedangkan selain daripada dosa, selain daripada syirik, Allah boleh ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampun. Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah boleh ampun dosa-dosa yang lain. Jadi cukup dengan makna Allah seksa kerana meninggal ni, cukup dengan makna seorang pun dah tak mau. Dan seksa ni pula dengan adil dia. Fa'in yusibna fa bimahdil fadli. Maka jika sekiranya Allah beri pahala, itu semata-mata limpah kurnia Allah, bukan wajib lah. Wa in yu'adzibna fa bimahdil adli. Kalau sekiranya Allah azab kita, maka itu semata-mata adil dia. Bukan kerana dia tadi ni buat maksiat dengan sebab jahat dia, dengan sebab Tuhan, sebab adil Allah. Kalau orang tadi buat benda taat, bukan dengan sebab wajib atau lebih pahala, dengan sebab limpah kurnia dia. Limpah kurnia dia Allah bagi. Dia tak bagi pun tak apa. Ada tu perbahasan tu mungkin nanti akan datang. Panjang juga perbahasan itu, nanti akan datang. Kita berhenti situ. Kita berhenti pada kata. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuatnya sebagai tuntut sunat. Kita berhenti situ. Nanti ada perbahasan sikit tentang pantang. Berhenti pada kata. Dan yang kedua, perkara yang dituntut daripada kita membuat sebagai tuntut sunat. Mudah-mudahan apa kita masih pada kata ini, kita tak lupakan lagi ilmu pengetahuan kita, dan lupakan lagi iman kita, insyaAllah. Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa ala innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت الله وافتح علينا فتوح العدل وانشر علينا برحمتك يا رحيم. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر أسبابهم وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. Kita sambung pukul 8. Jam 8 malam. Tanya?
Tutup. Ya. Tak apa.